Kata? Tahu. Nak buat baru. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak beri nikmat kepada kita, terutamanya bila kita berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, iaitu bulan Ramadan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan kita ini, sama ada kita nak ataupun tidak, sama ada kita rancang ataupun tidak, kita tetap berada dalam hari-hari dan juga bulan-bulan serta tahun-tahun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam bulan Ramadan, sama ada kita nak, sama ada kita tak nak, sama ada kita rancang ataupun tak rancang, maka Allah Subhanahu wa taala tetap sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan. Setelah kita selama mungkin dah hampir 10 malam kita beribadat, bahkan hari yang ke-10 kita menunaikan ataupun kita beribadat menunaikan kewajipan puasa ini, 10 Ramadan dah kita ini. Bahkan mungkin ada yang menyebut kita ini bulan Ramadan ada 3 fasa dan juga berikutnya. Maka dalam 10 ini kebanyakan pengamalan para salafus salih, kita dapati mereka dalam keadaan bila dah masuk 10 ini, maka di sana kita katakan perlu kita muhasabah. Bagaimana 10 kita yang pertama, bila dah masuk 1/3, maka di sana kita tengok balik, pandang balik ke belakang, yang kita panggil dalam istilahnya ialah muhasabah. Sepanjang 10 hari yang kita berada dalam bulan Ramadan ni, paling tidak kata ulama ada 4 perkara ataupun 3 perkara lah yang kita nak kongsikan, yang perlu kita muhasabah setelah kita berada dalam bulan Ramadan. Yang pertama kata ulama ialah bagaimana perasaan kita apabila kita berada dalam bulan Ramadan. Bermula daripada nak masuk Ramadan lagi sampailah sekarang ini, bagaimana perasaan kita sampai 10 hari dah kita ni. Macam mana perasaan kita? Seronok ke? Ataupun rasa ya Allah duk bilang hari ni. Di tempat-tempat, di masjid-masjid, di surau-surau, ada yang duk paparkan berapa hari lagi nak raya. Terus paparkan. Paparan maklumlah kan, dia punya kalender, dia panggil sistem paparan dia tu auto. Ada berapa hari lagi, bilangan nak beraya berapa hari, raya haji berapa hari, kan? Ada dia punya countdown dia. So kita ni macam mana? Rasa seronok duduk dalam bulan Ramadan ke, ataupun duduk rasa bilalah nak beraya ni? Nah, bahkan kadang-kadang ada orang bila ditanya rasa apa dia, dah 10 hari dah kita. Tak terasa 10 hari yang kita ataupun 10 malam dah kita berterawih, tak terasa sangat, ya Allah. Nah,
Bahkan kita ini kemungkinan di tempat-tempat kita 20. Nah, tu pun kita baca dah mungkin pendek-pendek dah kita baca. Nah, ada tempat yang kemungkinannya buat 8. Ada kemungkinannya orang tu tak buat langsung, diri sendiri tak buat. Nah, orang yang pergi ke Mekah rasa pelik, cepatnya tarawih. Kita yang tengok live di Mekah tu cepatnya tarawih. Bilang-bilang rupanya buat 10 dia. Cepat juga kan. Depa pun dah pendekkan. Dia punya singkatkan masa. Mana kata pukul 10 waktu sana nak kena habis. Oleh kerana pukul 10 nak kena habis, 8.30 Isyak contohnya, akan ada 2 jam nak kena habis. Bacanya ikut standard mereka lah kan. So kita katakan makin ringkas dah kerana perubahan masa, keadaan dan sebagainya. Macam tempat kita, walaupun buat 20 tapi baca pendek-pendek dah sekarang kan. Baik, walau bagaimanapun kita nak sebut muhasabah kita dalam bulan Ramadan. Seronok tak seronok kita sekarang ni? Ya Allah, seronoknya boleh buka puasa, seronoknya ya Allah boleh pergi bazar Ramadan, seronoknya ya Allah jumpa kuih macam-macam yang belum pernah kita temui sebelum daripada ni muncul. Ya tak? Kalau dulu di Pantai Timur dia punya heboh dengan kuih kubak guling tu. Sekarang dinosaur terguling dengan kita pun terguling juga. Ya. Nak sebut pelbagai jenis kuih muih, seronok kita, seronok. Ada satu tu tuan-tuan, dia punya, kami di Sungai Buloh ni ada satu tepung ni tepung pelita, rasa sebulan, ingat setahun kalau tak silap lah. Dia punya tagline dia, rasa makan sebulan tu dalam tempoh dia bulan Ramadan saja. Tepung pelita tu sebelum daripada ni lah, sebulan, bulan Ramadan aja, 30 hari aja. Kemudian dia punya rasa nikmat sedap dia tu ingat setahun. Sedap kan? Memang cari bulan Ramadan saja. Masya Allah. Bahkan toke dia tu pun murah, Masya Allah lah. Kita nak sebut apa dia, pelbagai jenis kuih yang kita jumpa. Seronok tidak? Sebab kita seronok jumpa kuih muih ke? Ataupun seronok macam mana? Ada orang seronok dia memang seronok bulan Ramadan. Allah gembiranya seakan dia gembira. Nah, yang peniaga pun ada yang seronok dia mungkin bulan Ramadan lah. Allah SWT kurniakan rezeki lebih, income lebih. Nah, sebab tu ramai kadang-kadang ada orang kata nak meniaga juga dia pun. Maknanya orang meniaga kuih nak meniaga kuih juga dia pun, tapi dia entah apa-apa dia punya buatnya. Tapi nak buat macam mana kan, masing-masing kita ni terdesak untuk teruskan kehidupan. Kita semua tahu dengan 2 tahun kita sebelum daripada ni kita terkongkong dengan Covid dan sebagainya. Tengok sekarang ni, Masya Allah. Walau bagaimanapun kita nak sebut perasaan kita, seronok ke tidak? Seronok tentang apa? Sebab pesta ibadat ataupun pesta apa? Nah, baik, ada satu tempat tu komplain AJK tak buat morih. Marah dia, apalah AJK ni tak buat morih. Kita masa kita pegang hari tu ada je boleh buat aja morih. Wah kan. Sebab penting tak penting morih dia tu. Kalau tak ada morih tu seolah-olah dia punya qiyam Ramadan dia malam tu tarawih dia tak lengkap tanpa morih. Marah AJK, apa punya AJK katanya. Duit banyak tabung bergerak aja, tengok kutipan hari Jumaat okey je. Morih tak boleh nak buat katanya. Tak lengkap. Jadi kita muhasabah balik. Adakah kita seronok, kita gembira, perasaan kita macam mana? Pertama, kenaan dengan muhasabah kita di bulan Ramadan 10 yang pertama. Yang kedua kata ulama, bagaimana kita muhasabah dengan perasaan kita dalam bulan Ramadan. Yang kedua dengan doa kita dalam bulan Ramadan. Kalau sebelum daripada Ramadan, kebanyakan daripada kita mungkin kita doa ataupun kita mengaminkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkan umur dapat bulan Ramadan. Sekarang dah dapat dah. Yang tak doa sebelum daripada ni pun masuk bulan Ramadan juga. Yang doa pun, ya Allah, bila doa Allah tak panggil dia, Allah tak jemput dia duduk dalam bulan Ramadan. Esoknya nak apa dia? Malam ni nak tarawih, petang tu meninggal. Jemaah kami tuan-tuan, jemaah umrah. Kisah ni bukan nak mengaibkan mana-mana, tapi sebagai satu kita nak sebut, ada orang yang mana dah dekat dah dengan tempat yang terbaik, dengan masa yang terbaik, tapi Allah tak jemput di tempat tersebut.
Jemaah kami tuan-tuan, bukan jemaah kami tu, mana syarikat kami lah, saya tak sebutlah syarikat mana, nanti belakang lah. Baik, syarikat kami bawa jemaah umrah, menunaikan umrah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak berjalan, maka kaki dia melecet berdarah sebab dia kencing manis berjalan. Kita tahu bahawa kritikal hotel yang dekat jadi jauh, bayaran patutnya package sekian-sekian banyak, tapi pada musim tersebut, musim sekarang ni tak dapat harga tersebut, kena ambil hotel yang sesuai dengan harga package pula. Baik, walau bagaimanapun nak sebut banyak berjalan melecet, tak bagi tahu kepada group leader, hanya beli ubat di farmasi saja. Beli ubat, mungkin nak buat rawatan, mungkin tak nak menyusahkan siapa-siapa. Tiba-tiba hari yang ke-10 berada tu makin parah dia, berdarah. Kalau kami, istilah kami dipanggil apa nama ni, kubelana, wallahualam kita panggil penuh, satu tilam tempat dia tidur tu memang penuh darah, tak berhenti darah. Makan ubat cair darah ke, wallahualam lah. Walau bagaimanapun, barulah dia bagi tahu, isteri bagi tahu kepada group leader, bagi tahu, bagi bawa ke klinik swasta. Klinik kata kena rujuk ke hospital sebab kemungkinan kaki nak kena potong. Dengar macam tu takut, memang tak pergi hospital. Tak pergi hospital tu, buat rawatan. Esoknya nak terbang balik, doktor tak benarkan untuk balik. Tak boleh, kena buat rawatan juga. Mau pujuk juga. Dan ahli keluarga pun kata kena balik bah, kena balik bah. Ya. Baik. Ditakdirkan oleh Allah, tak apalah, doktor benarkan balik. Runding dengan mana ada klinik, dia kata tengok kondisi apa, okey boleh balik dah, tapi kritikal ni. Terbang tuan-tuan sampai di India, kecemasan, sampai mendarat kecemasan, dalam perjalanan ke hospital meninggal. Baik, nak sebut apa dia tuan-tuan? Nak sebut, kita kadang-kadang ada orang dia nak meninggal di tanah suci, nak meninggal di tanah suci, doa punya doa meninggal di tanah suci kan. Ya Allah, matikanlah aku di tanah suci. Boleh doa begitu? Boleh doa, harus kita berdoa untuk meninggal. Lebih-lebih lagi Allah nak kebumikan di Baqi'. Sebab Nabi kata syafaati li ahli al-Baqi', syafaat aku kepada mereka yang dikebumikan di Baqi'. Nak duduk di situ kan? Boleh doa, boleh doa. Baik. Cuma nak sebut tuan-tuan, kita ada yang berdoa Allah maballighna Ramadan, panjangkan umur kami nak dapat bulan Ramadan. Baik. Ada yang doa tak dapat bulan Ramadan. Yang tak doa elok aja ada dalam bulan Ramadan dia, muka dia ada. Kan? Kita tahun lepas tak jumpa muka ni, ingatkan dah mati, ada lagi rupanya. Contoh kasar punya ayat tu kan. Tapi nak sebut bergurau, kau masih ada, aku ingatkan dah tak ada dah, pasal tak nampak kan masjid ni katanya. Bukan nak menghina mana-mana, tapi ada yang jenis bergurau begitu, terasa hati member tu. Sebab apa dia? Selain bulan Ramadan, kerjanya lepas pada apa dia, balik pukul berapa dah. Kalau bulan Ramadan, bos bagi cuti awal, dapatlah datang ke masjid kan. Kita tak boleh nak menghina, nak mengejek orang, sebab masing-masing kondisi berbeza. Kita alhamdulillah selain daripada bulan Ramadan, tengah hari kita nak kena makan, masuk kerja pukul 2 balik nak kena itu. Tapi kalau bulan Ramadan, kita tak perlu makan dah, kita boleh datang, boleh apa semua. Kan hikmah dia kan. Yang jadi masalah mulut yang tak ada insurans tu. Kan? Pakat-pakat nak mengejek, nak menghina, naudzubillah min zalik. Baik. Ala kullihannya, kalau kita di bulan luar daripada Ramadan, kita boleh doa pada bulan Ramadan. Lagi-lagilah kata ulama, kita nak kena berdoa. Antaranya apa dia? Yang diajar oleh para salafun salih. Walaupun ada yang kata bahawa ni bukan doa daripada Nabi, tapi para salafus salih mengamalkan doa tu. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkan kami kepada Ramadan. Makna seolah-olah Ramadan yang jaga dengan kami. Dan juga wasallim Ramadan li, dan juga ya Allah berikan, kurniakan Ramadan kepadaku. Serahkan Ramadan kepadaku untuk kita jaga elok-elok, untuk kita kawal elok-elok, untuk kita belai elok-elok, untuk kita amal elok-elok kan. Baik. Wa tasallim minni mutaqabbala wa tasallimhu minni mutaqabbala, mutasallam wa tasallam minni mutaqabbala. Dan ya Allah, terimalah serahan Ramadanku kepadamu nanti. Bila kita nak serahkan kembali, maknanya bukan kita pegang pun Ramadan ni dah, tapi seolah-olah kita nak tinggalkan Ramadan ini dalam keadaan diterima amalan kita. Ini antara doa yang salafun salih, orang salafus salih kita doa amalkan. Sekarang ni
Kita ada doa ke tidak benda tu? Ya Allah, bila kita serahkan anak kita kepada pengasuh, bila kita serahkan anak kita kepada pengasuh, kita nak anak kita, cucu kita kita ambil tu riang, ceria dia. Bukan bila kita ambil tu menangis akan anakku. Pasal apa pula ni? Setiap kali nak hantar tak nak. Ada hari pertama okey, kedua okey, ketiga tiba-tiba dia 3-4 bulan tak nak dia. Pasal ni tak nak ni. Nah, bila balik tu terekam sungguh kita. Ada something pula ke pengasuh ni. Kan kita akan syak macam-macam kan. Begitu juga kita ini, bila kita ambil Ramadan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah begitu kita nak serahkan Ramadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik dalam keadaan kita macam mana? Agak-agak kita ni serah Ramadan dalam keadaan okey ke tidak? Kan? Itu kita semua boleh jawab sendirilah. Saya jawab bagi pihak saya, tuan-tuan jawab bagi pihak tuan-tuan. Satu. Yang kedua doanya apa dia? Allahumma a'inni 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah aku untuk apa dia? Berpuasa. Untuk apa dia? Untuk melaksanakan qiyam. Untuk apa dia? Yang ketiga, untuk baca Quran. 3 benda kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Jadi bermula sekarang kita cek, nak puasa pun kena minta bantuan ke? Bukan payah sangat nak puasa pun katanya kan. Kita yang dah biasa ni, biasalah. Orang yang tak berapa nak biasa, geng-geng puasa 16, puasa 17, jangan tuan-tuan. Payah juga kan. Tapi tak dengar lagi, belum pernah dengar lagi kita ni geng van jenazah. Belum lagi kan? Belum lagi kot kan. Alhamdulillah tak ada dah, tak ada dalam berita. Tak tahulah, saya tak baca berita daripada awal Ramadan sampai sekarang. Belum sempat baca berita lagi. Jadi kita nak sebut apa dia? Mohon bantuan Allah untuk melaksanakan ibadat puasa. Pasal di kalangan kita ada yang tersepit nak buat kerja dia ataupun nak teruskan puasa. Nak berpuasa ataupun nak teruskan kerja contohnya kerja nak buat jalan, ada lagi ke tidak wallah, kerja kontraktor. Takkan nak cuti sebulan kot. Tak. Orang nak renovate kedai masa ni, kedai makan, dia nak renovate masa ni lah. Nak renovate ni sebab orang tak datang kat kedai dia, nak pakai tenaga kerja. Orang tu kata saya puasa, saya tak boleh buat kerja. Orang ni saya tak boleh buat kerja. Last sekali bagi kepada yang mungkin yang bukan Islam yang buat kerja, dapat dek depa. Kita nak berhari raya ni, nak beli baju raya anak, nak beli baju raya orang rumah, nak beli gelang tangan lagi, banyak benda nak beli. Nak balik kampung banyak tu, anak menakan duk tunggu tu. Paksu tak ada ke duit raya. Banyak benda. So maknanya apa dia? Nak kena kerja, nak kena puasa. A'inni 'ala siyam wal qiyam. Ada orang sebegitu kan, walaupun mereka ada rukhsah nak berbuka puasa. Bermusafir, walaupun musafir sekarang ni naik kapal terbang tak. Tapi kalau perbezaan waktu, saya pernah naik kapal terbang di sini pukul berapa? Pukul 10 pagi. Sampai sana pukul 10 pagi juga. Dah Allah. Dah lah 8 jam perjalanan. Sampai tempat tu baru pukul 10 pagi juga. Allah, nak tunggu pukul 7 petang. Ya Allah. Orang dah berbuka lama dah kat Malaysia. Kalau ikut Malaysia dah berbuka dah kita. Tak? Tapi tak berbuka-buka. Ya Allah, bantulah aku nak puasa. Ya Allah. Tak? Tengok sedap sungguh. Tambah-tambah yang naik flight tu bukan semua orang Islam. Kalau naik flight kita ke Mekah semua puasa, okey lah. Ni kita yang Islam ni puasa. Yang bukan Islam, bahkan yang Islam pun musafir katanya, boleh buka. Rusak. Ada yang daripada Mekah ataupun daripada Madinah nak ke Mekah tuan-tuan, naik speed train, boleh buka puasa kan Ustaz? Pasal kita kan musafir. Wah, pandai pula. Musafir pun kita tak penat, tapi ada rusah kan Ustaz? Allah, payah kalau jenis macam tu kan. Nak rusah aja. Ya Allah Akbar. A'inna ya Allah, bantulah kami untuk puasa. Bantulah kami untuk qiyam Ramadan. 20 rakaat ya Allah, nampak banyak 20. Kan? Imam tak boleh nak lari dah, nak buat macam mana? Diputuskan 20. Alah, nak kena buat juga kan. So ya Allah, bantulah kami ya Allah. Makmum tak apalah. Makmum tak apalah, 8 rakaat dia boleh beredar dah. Kita kalau 8 rakaat kita beredar, tugas kita belum selesai lagi. A'inni 'alal qiyam Ramadan. Baik. Wa tilawatil Quran, baca Quran pun cabaran tuan-tuan kan. Baru nak baca bismillahirrahmanirrahim.
Baca di telefon, bunyi pula bergegak, WhatsApp masuk, baca WhatsApp dulu. Nak habis satu muka surat tu, kalau orang satu juzuk, kita baru satu muka surat. Pasal apa dia? Sejak WhatsApp, sejak Facebook, sejak TikTok, sejak Instagram, sejak Twitter, kan? Baca dia. Sebab itulah seeloknya baca dengan mushaf. Tu pun baca mushaf, handphone duduk sebelah. Tak ada nak habis juga. Ini bukan orang lain tuan-tuan, ni saya sendiri tu. Masa duduk di Mekah sahaja yang mampu kita buat, sebab kita dah hilang daripada radar. Di Mekah hari pertama, hari kedua, hari kelima dah dapat 15 juzuk dah. Tu dia. Pasal apa dia? Kita tak buat apa dah. Tunggu waktu berbuka, orang pakat baca Quran lah juga kita. Kalau kita di tempat kita, mungkin budaya tu tak wujud kan, tak berapa nak wujud lah budaya tu. So orang lain pakat tengok handphone, kita pun nak tengok handphone juga. Orang lain mesej kita, baik di Malaysia. Bukan, banyak kerja-kerja yang kita nak buat. Walau bagaimanapun, a'inni ala tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah nak baca Quran ni. Bulan Ramadan aja ya Allah. Bulan lain tak apalah nak buat macam mana. Bulan Ramadan pula kan. Jadi baca 3 doa. Minta. Yang ketiga tuan-tuan, mungkin yang terakhir lah, muhasabah kita berkenaan dengan hukum hakam yang masih lagi berkenaan dengan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita nak dapat qiyam Ramadan, hukum hakam dia ada. Bagaimana kita berpuasa, puasa sama je katanya. Bermula daripada kita apa dia, orang azan subuh, tak makanlah kita je. Lepas tu bila berbuka lah pula kita je. Itu aja, payah apa je katanya kan. Apa yang payahnya? Itu kan mudah katanya. Jangan ada orang dia tengok imsak tak makan dah dia kan. Makan orang kata, "Bang, dah imsak." Dah imsak. Macam mana ni? Kan membazir ni katanya. Tak boleh bang. Boleh kot. Tak boleh bang, dah imsak dah tu. Abang jangan main-main buat hukum. Bergaduh suami isteri kan. Walaupun imsak tu bukannya haram lagi kan. Azan tu, jangan pula azan Allahu Akbar Allah. Belum habis azan boleh minum lagi, makan lah. Bazir. Yang tu aja tak boleh. Kan? Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah, hukum hakam berkenaan dengan qiyam. Bagaimana kita nak dapat yang Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Mana yang kita nak dapat ampun dosa, macam mana qiyam Ramadan, kaedah dia macam mana, tata cara dia macam mana. Begitu juga kemungkinan kita ni tak mampu selesai bersama dengan imam, sebagaimana Nabi sebut qiyam Ramadan ni ialah bermula daripada awal takbir imam sehinggalah salam terakhir imam. Salam terakhir apa dia? Witir lah. Habis witir barulah kita dianggap imam habis qiyam, habis salam witir, barulah kita habis salam witir, barulah kita dapat qiyam Ramadan. Tu baru taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa. Maknanya kalau yang imam buat 20 lah kita kena buat. Imam buat 8, kita buat 8 dah kita buat. Habis yang kita buat 8 ni kita ada kerja kita teruskan. Nak buat macam mana? Ada kerja. Habis kalau kita nak solat witir macam mana? Witir bulan Ramadan lain daripada witir luar Ramadan. Witir Ramadan nak kena berjemaah afdalnya. Habis nak dapat berjemaah macam mana? Tanya Pak Imam. Ni bukan masa untuk kita ulang kaji lah. Ini sejarah ringkas lah saya sebut. Macam mana nak dapatkan witir berjemaah dalam bulan Ramadan? Paling kurang ada 3 cara. Baik, kena tanyalah Pak Imam kita, insya-Allah. Baik. Dan juga ibadat-ibadat yang lainnya sesuai dengan bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita punya tazkirah hari ini mungkin agak ringkas ataupun mungkin terlebih masa, saya ulang balik, dalam 10 yang pertama ini kita fasa yang kita lepasi 10 Ramadan ini, moga-moga kita muhasabah balik, adakah kita telah pun melaksanakan yang sepatutnya. Kalau kita lebih baik daripada yang tahun lepas, alhamdulillah. Ataupun kalau kita sama ataupun walaupun kita lebih baik, maka kita muhasabah lagi, kita nak yang lebih baik dan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, kerana kita akan serahkan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kita. Moga-moga kita dapat keseluruhan Ramadan. Dan bagi mereka yang mungkin Allah Subhanahu wa taala jemput awal, moga apa yang dia lakukan sebelum daripada ini dengan muhasabah yang dia buat, Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan dia, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkannya kita semua kumpulkan balik di syurga Allah Subhanahu wa taala. Pakat-pakat kita masuk pintu syurga melalui Ar-Rayyan, yang namanya pintu Ar-Rayyan.
Wallahu alam, tuan-tuan, itu saja yang mungkin saya boleh kongsikan dalam pertemuan kita kali ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang buruk kelemahan diri, mohon maaf jika ada tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata, terguris perasaan mana-mana, ada yang rasa tak selesa, maka bolehlah tegur sesama kita, tegur saya, kerana kita semua manusia biasa yang tentu ada salah dan silapnya. Wallahu alam, aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.